Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Akmal Razim bin Ahmad Daud daripada KMI 1. Hari ini saya akan membentangkan segmen individu e-book Pejuang Saham Share Consolidation. Dengan nama Allah yang Maha Penyayang lagi Maha Mengasihani, Alhamdulillah saya dapat menyiapkan e-book ini. Salam sayang kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya dan semua kaum umat muslimin dan mukminin sama ada yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia. Semoga kita semua mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya apa yang saya buat ni berdasarkan sedikit ilmu dan pengalaman yang saya dapat ketika mempelajari subjek investment dibimbing oleh Profesor Madya Dr. Nur Adil Rizwan yang sangat terkenal, yang masyhur namanya di Malaysia. Baiklah, isi kandungan di dalam buku ini terdapat pendahuluan. Saya juga akan menceritakan cara pengiraan share consolidation, kesan share consolidation terhadap pemegang saham, tujuan syarikat mengisytiharkan share consolidation, kelebihan dan kelemahan share consolidation, contoh-contoh syarikat yang mengumumkan share consolidation, perkara-perkara penting yang anda perlu tahu tentang share consolidation, dan apa yang akan jadi jika kita tak beli semula share consolidation, proses pembelian dan penjualan consolidation yang betul, dan akhir sekali kesimpulan daripada e-book ini. Baiklah, sekarang kita perlu tahu apa itu share consolidation. Share consolidation adalah salah satu tindakan korporat yang menggabungkan beberapa unit saham kepada satu unit. Baiklah, dengan tindakan ini, jumlah saham syarikat akan menjadi lebih kecil tetapi diselaraskan dengan perkadaran harga saham yang tinggi. Ini bermaksud jumlah saham dalam syarikat akan dibahagikan dengan rasio yang akan syarikat tetapkan dan jumlah saham tersebut akan menjadi lebih kecil, tetapi harga setiap saham akan meningkat dengan kadar yang tinggi. Dalam erti kata lain, unit harga saham yang kecil unit saham yang kecil tetapi mempunyai harga yang melambung tinggi. Jika kita lihat pada carta sebelah, carta di atas menunjukkan harga saham Thrive Property Group Berhad ketika hari berlakunya share consolidation. Baiklah, kita dapat lihat bahawa harga saham tersebut meningkat dengan mendadak pada hari share consolidation. Kita dapat lihat pada sebelum 21 Disember, harga saham berada pada tahap yang sangat rendah, iaitu di bawah 10 sen. Kemudian ketika hari share consolidation, harga saham tersebut meningkat sehingga melebihi paras 30 sen per saham. Ini menunjukkan yang share consolidation ni dilakukan untuk menaikkan harga saham sebuah syarikat. Dengan contoh yang lebih mendalam lagi, sebagai contoh, sebuah syarikat mempunyai jumlah saham sebanyak 1 bilion unit. Jumlah yang besar tu 1 bilion unit. Kemudian syarikat mengumumkan share consolidation dengan nisbah 2:1. Maksudnya, setiap 2 saham yang dipegang oleh pemegang saham akan menjadi 1. So, 1 bersamaan dengan 2. Ini bermaksud jumlah saham syarikat tersebut akan berkurangan menjadi 5 juta unit dan harga melonjak naik kerana saham tersebut telah digabungkan. Kemudian kita masuk kepada cara pengiraan. Berdasarkan contoh daripada Thrive Company, syarikat mengumumkan consolidate 25
saham kepada satu. Ya, dengan andaian anda memegang 100,000 saham, share consolidation 25/1 bermaksud untuk setiap saham yang anda miliki, ia akan dikurangkan menjadi 1. Berdasarkan contoh tersebut, anda boleh menjangkakan yang pegangan saham anda menjadi 20,000 unit selepas consolidation. Dengan cara pengiraan dia, pegangan saham selepas consolidation 100,000 unit dibahagikan dengan 25 dan menjadi 20,000 unit. Baiklah. Sekarang kita berpindah kepada kesan penggabungan saham terhadap pemegang saham. Adakah itu perkara buruk? Anda membayar untuk membeli 100,000 saham dan sekarang syarikat mengurangkan pegangan saham anda. Baiklah, jawapannya adalah tidak. Bagi menjelaskan kenapa share consolidation tidak memberi kesan negatif kepada anda, share consolidation mengurangkan kesemua saham yang dipegang oleh pemegang saham, dan apabila setiap pemegang saham terjejas dengan semasanya share consolidation, tiada seorang pun yang mengalami kerugian walaupun nilai itu semakin mengecil. Ini kerana pemegang saham semasa akan memegang saham yang sedikit, tetapi setiap saham mempunyai nilai yang banyak. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, walau saham digabungkan, nilai menjadi kecil, tetapi harga juga menjadi lebih besar selepas digabungkan. Jadi ianya akan saling melengkapi, walaupun nilai kecil tetapi harga dia besar. Akibatnya, share consolidation tidak mengubah nilai agregat dari apa yang dimiliki oleh pemegang saham atau permodalan pasaran keseluruhan syarikat. Memang tidak dinafikan jumlah saham yang anda pegang berkurangan, tetapi peratusan pemilikan dan nilai pelaburan anda tetap sama. Sebagai contoh, jika saham syarikat didagangkan pada RM2 per saham, RM2 mahal itu, tinggi itu, dan syarikat mengisytiharkan share consolidation 10/1, bermaksud setiap 10 saham tertunggak yang dipegang oleh pemegang saham menjadi satu saham dengan nilai RM20. RM20 je. Apabila saham dikonsolidate, jumlah saham anda menjadi lebih rendah. Apabila dibagikan dengan 5, jadi setiap jumlah saham anda akan dibagikan dengan 5. Manakala harga per saham akan menjadi lebih tinggi. Harga per unit saham dikalikan dengan 5. Dan sebagai contoh, anda membeli saham sebanyak 10,000 unit dengan harga RM 1 sen seunit. Kemudian, syarikat mengumumkan share consolidation dengan nilai setiap 20 unit saham menjadi 1. Jadi, saham anda perlu dibahagi dengan 20. 10,000 saham dibahagikan dengan 20 akan menjadi 500 unit. Dengan ini, nilai yang anda boleh jual ketika consolidation adalah sebanyak 500 unit. Tetapi ini tidak bermakna yang anda rugi, kerana harga seunit saham akan meningkat dengan mendadak. Harga beli tadi adalah 1 sen, didarabkan dengan 20. 20 tu adalah nilai yang syarikat umumkan sebagai consolidation, dan didarabkan dengan 20 menjadi 20 sen. Kini seunit saham yang anda pegang bernilai 20 sen ketika berlakunya consolidation. Kita masuk kepada tujuan share consolidation. Mesti ada sebab kenapa syarikat mengisytiharkan share consolidation. Baiklah, mengetahui apa tujuan mereka, kita teruskan. Share consolidation sering digunakan oleh syarikat awam, terutamanya ketika harga saham syarikat jatuh. Harga saham berada di paras yang sangat rendah dan harga tersebut sukar untuk naik semula. Ia dilakukan bagi mencegah penghapusan sahamnya atau menarik lebih banyak pelabur.
Ini berdasarkan daripada teori bahawa kenaikan harga persaham menarik bagi pelabur. Pelabur masih suka pada syarikat yang harga persaham dia tinggi bagi mendapatkan keuntungan. Kita tahu bahawa salah satu kesan share consolidation adalah kenaikan harga saham. Harga saham naik, mesti pelabur suka. Betul tak? Oleh itu, share consolidation adalah salah satu kaedah termurah dan termudah bagi syarikat untuk menaikkan harga saham syarikat. Kenaikan harga saham dapat memastikan kelangsungan saham syarikat di dalam bursa. Sekarang kita akan masuk kepada apa kelebihan share consolidation. Kenapa syarikat nak buat share consolidation dan apa kelemahan share consolidation? Baiklah, kelebihan dia adalah menarik perhatian pelabur untuk melabur di dalam syarikat. Mesti pelabur suka bukan kepada syarikat yang harga sahamnya tinggi. Mana ada pelabur yang nak melabur kepada syarikat yang harga saham dia sentiasa rendah? Tiada, bukan. Okay. Yang kedua, akan meningkatkan harga seunit saham. Jadi apabila harga dah naik, pelabur pun akan tertarik untuk melabur, jadi prestasi syarikat akan bertambah dan akan berkembang. Baiklah, tetapi mesti ada kelemahan. Kelemahan share consolidation. Baiklah, kelemahannya adalah memegang saham. Terlupa bahawa mereka hanya memegang sebahagian saham. Lalu mereka menjual ke semua saham yang dipegang. Disebabkan berlakunya penjualan saham yang tidak dimiliki, mereka terpaksa menanggung semula nilai yang telah dijual tersebut dan ini telah merugikan pemegang saham. Baiklah, sebagai contoh, mereka membeli 10,000 saham dan consolidate dia adalah 10. Jadi, saham yang dibenarkan untuk mereka jual adalah sebanyak 1,000 unit sahaja. Apabila 10,000 dibahagikan dengan 10, jadi setiap mereka hanya dibenarkan untuk menjual 1,000 unit saham sahaja. Tetapi disebabkan mereka terlupa ataupun seronok melihat harga saham meningkat dan mereka mendapat untung, lalu mereka terjual semua saham yang bukan milik mereka sekali, dan ini menyebabkan mereka rugi. Ini adalah nota tambahan. Yang pertama adalah share consolidation, kebiasaan yang dilakukan oleh kaunter-kaunter yang tidak berkualiti dari segi fundamental. Ini disebabkan harga saham syarikat berada di paras yang sangat rendah dan sukar untuk naik. Jadi mereka terpaksa menggabungkan jumlah saham yang ada agar harga per saham meningkat. Yang ketiga adalah kaunter yang mempunyai harga yang tinggi, kebiasaannya tidak mengisytiharkan share consolidation, tetapi mereka mengisytiharkan share split. Apa itu share split? Share split adalah berlawanan dengan share consolidation. Syarikat membahagikan unit saham kepada nilai yang ditetapkan. Share consolidation ini juga dikenali sebagai reverse share split. So, reverse dia adalah gabung. Share split adalah pemisahan. Sekarang kita masuk kepada contoh-contoh syarikat yang mengumumkan share consolidation. Kita dapat syarikat yang berjaya mengekalkan momentum selepas share consolidation, iaitu semasa share consolidation harga akan meningkat dan harga tersebut tetap kekal berada di paras yang tinggi buat jangka masa yang agak lama. Namun, terdapat juga syarikat yang harga sahamnya tidak mampu bertahan lama lalu jatuh semula pada harga asal selepas berlakunya consolidate. Harga meningkat dengan tinggi pada hari consolidate, namun selepas beberapa hari harga tersebut jatuh semula pada paras yang rendah, dan yang paling teruk adalah jatuh semula pada paras harga asal syarikat tersebut sebelum berlakunya consolidate. Bahagian ini akan menunjukkan 10 buah syarikat yang mengumumkan share consolidation dan prestasi syarikat sama ada harga kekal tinggi ataupun jatuh semula.
Syarikat yang pertama adalah Perak Transit Berhad. Berdasarkan entertainment description, syarikat mengumumkan consolidate 3:1. Jadi 3 unit saham kepada 1. Dan ex-date dia adalah 14 Januari. Jadi pada 14 Januari harga saham syarikat meningkat kepada 75 sen per unit. Jadi berdasarkan carta di sebelah, pada hari consolidate harga saham meningkat dan terus kekal berada di tahap yang baik. Kita dapat lihat harga tersebut meningkat sedikit demi sedikit tetapi masih pada tahap yang baik. Jadi ini menunjukkan share consolidation berjaya menaikkan harga saham dan mengekalkan prestasi harga syarikat. Syarikat yang kedua adalah Amlet System Berhad. Berdasarkan nota tersebut, syarikat mengumumkan consolidate 10 unit saham kepada 1 dan tarikh berlakunya consolidate adalah 3 November. Kita akan lihat pada ex-date iaitu 3 November. Jadi berdasarkan carta di bawah, kita dapat lihat harga tersebut meningkat. Kemudian dalam beberapa hari harga tersebut menurun semula, tapi masih pada tahap yang tidaklah seberapa teruk, masih berada di paras yang tinggi daripada harga sebelumnya. Jadi berdasarkan carta tersebut, harga berada pada 27 sen per unit ketika consolidate, kemudian menurun. Ini menunjukkan syarikat tidak berjaya untuk menaikkan harga saham buat jangka masa yang lama. Yang ketiga adalah Vivocom Intel Holdings Berhad. Berdasarkan notes, syarikat mengumumkan 10 consolidate kepada 1 dan tarikh berlakunya consolidate adalah 2 November 2020. Jadi pada 2 November, berdasarkan carta di sebelah carta tersebut, harga saham Vivocom meningkat dengan kadar yang stabil bermasa beberapa minggu semula, bermula pada harga 68 per unit, 68 sen per unit. Kemudian dia ada naik turun tapi masih ada pada tahap yang memuaskan, yang tinggi daripada harga sebelumnya. Ini menunjukkan share consolidation berjaya menaikkan harga saham beberapa minggu sebelum jatuh semula pada paras yang baik. Contoh yang keempat, NetX Holding Berhad consolidate 25 kepada 1. Kita dapat melihat pada tarikh ex-date 23 September harga mencecah paras yang tinggi iaitu pada 23 sen per unit, kemudian menurun dengan kadar yang stabil. Ini menunjukkan proses consolidate hanya mampu menaikkan harga saham syarikat tersebut untuk jangka masa pendek sahaja. Kelima, Smiling Healthcare Global Berhad. Syarikat mengumumkan consolidate 4:1 pada ex-date 15 September 2020. Kita dapat lihat harga kekal pada paras yang tinggi bermula daripada harga 20 sen per unit. Ini menunjukkan share consolidation berjaya menaikkan harga saham dan meningkatkan prestasi harga syarikat pada paras yang baik. Contoh syarikat yang ke-6 adalah eRespect Holdings Berhad. Syarikat mengumumkan consolidate 2 unit saham kepada 1 pada 25 Ogos 2020. Berdasarkan carta tersebut, harga saham meningkat tetapi tidak meningkat dengan kadar tinggi daripada harga asal 2 sen kepada 3 sen sahaja. 3 sen. Kemudian harga tersebut menunjukkan trend yang semakin menurun. Ini menunjukkan share consolidation berjaya menaikkan harga saham tetapi buat jangka masa yang terhad sahaja. Kita dapat lihat harga saham tersebut semakin menurun daripada semasa ke semasa. Syarikat yang ketujuh adalah JAG Berhad. Syarikat mengumumkan consolidate 4:1. Jadi pada 21 Ogos harga meningkat daripada harga asal iaitu kepada 24 sen per unit. Kemudian ia menunjukkan trend menurun tetapi masih berada di paras harga yang tinggi
Ialah ini menunjukkan share consolidation berjaya menaikkan harga saham dan meningkatkan prestasi harga syarikat. Ke-8 adalah DBE Gurney Resources Berhad. Syarikat mengumumkan 25 consolidate kepada 1. Dan berdasarkan carta, harga saham DBE Gurney kekal di paras yang tinggi bermula pada harga 89 sen per unit. Tinggi tu ya. Ini menunjukkan share consolidation berjaya menaikkan harga saham dan mengekalkan prestasi harga syarikat pada tahap yang baik. Syarikat yang ke-9, PUC Berhad. PUC Berhad mengumumkan consolidate 5 kepada 1 dan hari berlakunya daripada 5 Mac 2020. Dan berdasarkan carta, harga saham meningkat dari harga asal kepada harga baru iaitu 13 sen per unit. Kemudian harga tersebut jatuh ke paras yang rendah dalam masa beberapa minggu. Ini menunjukkan bahawa harga tetap berada di paras yang rendah walaupun telah dikonsolidate. Contoh yang terakhir adalah SCOMI Energy Services Berhad. Syarikat mengumumkan 5 consolidate kepada 1 dan berdasarkan carta, harga telah meningkat ke paras yang tinggi pada harga 22 sen per unit, tetapi tidak sampai beberapa minggu, harga telah jatuh semula ke paras harga asal. Ini menunjukkan walaupun syarikat telah mengisytiharkan consolidate, harga tetap berada di paras yang rendah dan menunjukkan prestasi yang tidak berapa cemerlang. Daripada contoh yang berikut yang telah diberikan, tidak semua syarikat yang menganjurkan consolidation berjaya menaikkan harga saham syarikat buat jangka masa yang lama. Berdasarkan 10 syarikat yang telah disenaraikan, terdapat 6 syarikat yang tidak berjaya mengekalkan harga saham pada tahap yang tinggi. Terdapat juga syarikat yang harga sahamnya jatuh semula kepada paras harga sebelum syarikat mengumumkan consolidate. Tetapi terdapat 4 syarikat yang berjaya menaikkan harga saham dan mengekalkan harga saham pada paras yang memuaskan. Ini bermakna share consolidation juga berjaya menaikkan harga saham sebuah syarikat buat jangka masa yang agak panjang. Sekarang kita masuk kepada perkara penting tentang share consolidation. Apa perkara yang kita perlu tahu tentang share consolidation dan sebelum kita membeli saham pada share consolidation? Yang pertama adalah ex-date, yang kedua pengiraan dia, yang ketiga jumlah yang kita boleh jual, dan yang keempat adalah kesan kepada anda jika terjual lebih daripada nilai yang sepatutnya. Dan yang pertama adalah ex-date. Ex-date adalah tarikh berlakunya consolidation. Anda perlu tahu bila ex-date bagi syarikat yang anda ada membeli saham. Ex-date adalah tarikh di mana berlakunya share consolidation. Kedua adalah pengiraan. Pemegang saham perlu membuat pengiraan terlebih dahulu. Berapa jumlah saham yang boleh dijual selepas share consolidation? Jumlah saham yang sedia ada perlu dibahagikan dengan nisbah consolidation yang telah syarikat tetapkan. Yang ketiga adalah jumlah yang anda boleh jual. Anda hanya boleh menjual berdasarkan nisbah pengiraan yang telah ditetapkan. Pada hari ex-date, jumlah stok anda akan menjadi kecil. Sebagai contoh, anda membeli 10,000 unit dan share consolidation yang ditetapkan adalah 50 kepada 1. Maka pada waktu ex-date, jumlah saham 10,000 unit tersebut akan menjadi 200 unit sahaja. Yang keempat adalah kesan jika terjual lebih. Jika anda terjual lebih unit saham melebihi jumlah sebenar yang anda miliki, lebihan jualan akan dianggap sebagai short selling. Lebihan jualan perlu dibeli semula untuk cukupkan kembali bilangan saham yang tidak sepatutnya anda jual. Baiklah, apa itu short selling? Short selling adalah penjualan aset atau stok yang tidak dimiliki oleh penjual. Strategi pelaburan yang digunakan adalah yang menggunakan cara jual dahulu, beli kemudian. Dan sekarang kita masuk kepada jika anda tidak membeli semula saham yang anda telah terlebih jual.
Jika anda tidak membeli semula dalam tempoh yang ditetapkan, anda akan didenda, di mana bursa akan melaksanakan proses buying in. Proses buying in adalah belian dari bursa untuk unit saham tadi dengan harga 10 bit di atas harga terakhir atau harga tutup hari sebelum share consolidation. Ini bermaksud anda perlu membeli semula saham dengan harga 10 bit yang lebih tinggi untuk melengkapkan semula saham yang anda telah terlebih jual. Ini anda beli saham pada 3 sen dengan harga jual saham adalah 30 sen. Okey, berdasarkan penggabungan saham 50/1, anda hanya boleh menjual 400 unit dari keseluruhan saham. Anda membeli 200,000 unit tapi anda hanya boleh menjual 400 unit sahaja. Tapi anda telah menjual 20,000 unit tersebut, anda menjual kesemuanya sekali. Jadi anda sudah short selling sebanyak 19,600 unit. Maka anda perlu membeli semula dari tersebut dengan kadar yang anda gagal membeli semula dalam tempoh ditetapkan, anda akan dikenakan denda seperti yang telah saya nyatakan tadi, membeli harga yang lebih tinggi dan dicampur dengan 10 bit. Contoh pengiraan dia adalah contoh closing pada hari tersebut adalah 40 sen. Dengan tambah 10 bit menjadi 45 sen. Jadi berdasarkan pengiraan, jumlah yang akan anda dikenakan denda adalah 8,820 unit. Maka kiraan kerugian yang anda dapat adalah 2,820 unit. Contoh proses share consolidation yang betul, anda perlu tahu cara sebenar untuk jual beli saham. Okay, berdasarkan gambar tersebut, consolidate daripada syarikat DGB Asia adalah 10/1. 10/1 dan ex-date adalah 23 November 2020. Kemudian anda perlu senaraikan perkara penting apa yang anda perlu tahu. Contohnya ex-date, bila ex-date adalah 23 November. Jumlah penggabungan yang diumumkan syarikat adalah 10/1. Jadi anda perlu kira berapa yang anda boleh jual. Contoh anda membeli 9,000 unit. 9,000 unit dibagikan dengan 10, jadi jumlah yang anda ada adalah sebanyak 900 unit sahaja. Dan yang keempat adalah jumlah yang anda boleh jual. Okay. Anda boleh jual 900 unit saja, bagi kita telah kira tadi. Tapi terdapat ramai pengusaha yang menjual keseluruhan saham. Sebab mereka lihat harga meningkat dengan tinggi dan mereka menyangka mereka mendapat untung yang sangat tinggi. Bila 9,000 unit saham tadi didarabkan dengan harga yang baru adalah 41 sen. Sebabkan itu mereka perlu membayar denda dan ini akan memberikan kerugian yang besar terhadap pemegang saham. Apa kesimpulan daripada buku ini adalah share consolidation digunakan untuk menaikkan harga saham syarikat bagi menarik pelabur. Kedua, terdapat kebaikan dan keburukan dalam membeli dan menjual saham ketika share consolidation. Dan yang terakhir sekali adalah jika anda menjual dengan betul, anda pasti akan memperolehi keuntungan bergantung kepada prestasi saham syarikat. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.